Salam sejahtera. Ada satu penyakit yang sedang menular semula dalam kepimpinan UMNO. Penyakit ini sebenarnya sudah pernah ada semasa Najib Tun Razak jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Kini penyakit itu menular dan menjangkiti presidennya yang terkini, yaitu Zahid Hamidi. Mau tidak mau, kita kena setuju bahwa penyakit ini harus dihentikan dalam kepimpinan UMNO kalau UMNO mau terus berjuang. Tak tahulah Anda peduli atau tidak, Anda perasan atau tidak, tapi aku perasan. Penyakit ini adalah penyakit takut dikritik ahli sendiri, takut dikritik oleh pemimpin sendiri, takut dikritik oleh ahli UMNO sendiri, dan penyakit ini juga adalah penyakit jangan kritik Presiden UMNO. Aku tahu sebagai seorang pemimpin tidak layak untuk dipermalukan oleh ahlinya, itu aku tahu. Memang prinsip sebagai seorang ahli tak boleh mengkritik secara terbuka. Namun demikian, harus diingat, perkara ini telah berulang dalam kepimpinan UMNO. Bukti paling jelas ialah ketika Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Waktu itu, isu tentang 1MDB sangat-sangat panas dibicarakan di seluruh Malaysia. Dan aku fikir itu jugalah yang menjadi puncak kejatuhan kerajaan Barisan Nasional karena besarnya isu 1MDB yang cuba disembunyikan. Pada waktu itu orang kata itu fitnah. Najib kata itu fitnah. Najib kata itu fitnah. Dan para pengampu-pengampunya juga kata itu fitnah. Akhirnya terbukti apa yang berlaku. Najib telah dimasukkan dalam penjara. Dan memang sah, beliau telah disahkan oleh mahkamah bahwa beliau bersalah dan telah jatuhkan hukuman penjara. Namun gara-gara penyakit yang tidak ditangani dengan segera itu, yaitu penyakit takut dikritik, takut tak boleh dikritik dan suka memecat, akhirnya apa jadi, Barisan Nasional tumbang. Aku pikir kalau penyakit itu tak menular ataupun dengan segera dapat ditangani, dapat disembuhkan, aku fikir UMNO Barisan Nasional tak mungkin akan kalah pada PRU 14 yang lalu. Oleh sebab itu, aku nak beritahu kepada kamu semua, penyakit itu sedang menular kepada Zahid Hamidi pula, yaitu takut dikritik, tak boleh dikritik, dan penyakit pecat ahli atau pemimpin yang mengkritik bos. Zahid Hamidi kata, akan ada muncul ramai lagi bosku-bosku di dalam UMNO walaupun bosku sudah masuk dalam penjara. Akhirnya, bosku yang baru sudah timbul, tapi hanya seorang. Siapa? Zahid Hamidi. Menggantikan Najib Tun Razak sebagai bosku. Bosku yang pertama dulu, yaitu Najib Tun Razak, memecat Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri waktu itu kerana mempersoalkan dan bertanya tentang kedudukan 1MDB. Apabila Muhyiddin Yassin cuba mendedahkan, cuba mempersoalkan dan hanya mahu tahu apa berlaku dengan 1MDB, apa berlaku serta-merta beliau dilucutkan jawatan timbalan Perdana Menteri, bahkan telah dipecat. Dan ini telah menyebabkan Muhyiddin beralih angin, masuk dalam Bersatu, bergabung dengan perjuangan Tun Mahathir. Akhirnya tumbanglah Barisan Nasional dan penyakit itu tidak disembuhkan dengan segera, bahkan terus diamalkan. Hari ini terbukti, semalam kemarin dulu telah dipecat lagi 3 pemimpin besar UMNO. Tajuddin Abdul Rahman, selain daripada itu Ketua UMNO Alor-Setam, dan selain daripada itu Zaharin juga telah dipecat. Bahkan perkara ini bukan satu perkara yang mengejutkan kita, kerana sudah berulang-ulang berlaku. Saudara-saudara, aku fikir perkara ini perlu ditangani dengan segera. Sekiranya tidak, sekali lagi kejadian kekalahan besar Barisan Nasional UMNO akan berulang. Tidak mustahil atau mustahil. Aku kata bukan mustahil dan besar kemungkinan berlaku. Kerana
hanya nila setitik rosak susu sebelanga. Tak tahulah apa pendapat kamu tentang penyakit menular dalam UMNO ini, tapi aku pikir itu perlu ditangani dengan segera. Jangan kerana hanya kehendak beberapa orang dalam UMNO, akhirnya tumbang lagi UMNO. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam. Kemelut politik dalam UMNO makin hari makin kelihatan. Beberapa hari yang lepas aku kata kepada seorang ahli UMNO yang ada di sekitar kami, aku kata ada kemelut politik yang sedang berlaku dalam UMNO. Beliau menafikan dan beliau kata tidaklah, itu hanya spekulasi dan sebagainya. Namun semua yang aku kata akhirnya terbukti benar. Apa yang sedang berlaku memang bukti-bukti nyata kemelut politik UMNO sedang berlaku. Tapi yang malangnya ialah ianya bukan melibatkan keseluruhan UMNO, tetapi pada sudut pandangan aku sebagai penganalisis politik dan pemerhati politik, kemelut politik UMNO ini adalah disebabkan oleh beberapa batang atau kerat sahaja manusia yang ada dalam UMNO tersebut, yang menimbulkan konflik besar, yang menimbulkan perbalahan besar dalam UMNO. Dan terkini seperti yang kita ketahui, beberapa orang pemimpin veteran kanan UMNO yang pernah menjadi pemimpin besar dalam UMNO akhirnya dipecat serta-merta, ada yang digantung keahlian selama 6 tahun. Dan yang lebih menarik lagi ialah pengerusi lembaga disiplin UMNO sendiri letak jawatan, melibatkan letak jawatan di saat beberapa orang dipecat dan digantung. Dan menurut daripada salah seorang yang digantung atau dipecat serta-merta itu, yaitu Zaharin, beliau mengatakan bahwa prosedur dalam pemecatan beliau itu tidak betul, kerana beliau tidak dipanggil, beliau tidak dibicarakan, dan tahu-tahu saja telah pun dipecat. Dan beliau mengatakan tidak tepat Ahmad Maslan mengatakan beliau dipecat, kerana dalam perlembagaan UMNO tidak ada istilah dipecat, kata beliau. Yang ada hanyalah digantung ataupun dibuang daripada UMNO, bukan dipecat. Itu yang menarik, kata Zahrin. Dan hari ini timbul lagi satu spekulasi, satu isu yang lebih menarik, yaitu mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Wow, ini luar biasa. Sehingga timbulnya perkataan seperti ini, mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Sekarang ini, sebelum aku berteruskan isu ini, ulasan ini, cuba kamu fikir-fikirkan, siapa sebenarnya hierarki lebih tinggi dalam Malaysia ini? Sama ada Presiden UMNO ataupun Perdana Menteri. Kadang-kadang ini menimbulkan isu. Dan seperti yang telah diulas oleh Hassan Abdul Karim, ahli parlimen di Pasir Gudang, beliau mengatakan bahwa Malaysia ini bukan milik 5 MP ataupun 5 top 5 UMNO. Kerana kelihatan sekarang ini seakan-akan Malaysia ini ditakbir oleh 5 top 5 UMNO. Itu sebab Abdul Karim atau MP Pasir Gudang mengatakan Malaysia bukan milik top 5 UMNO. Dan beliau telah menghurai begitu panjang lebar berkaitan perkara ini. Dan yang lebih menarik, aku terfikir sampai sekarang, betullah apa yang ditulis oleh Sabudin ini, mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Buktinya, 3 pemimpin UMNO yang diambil tindakan oleh MT UMNO baru-baru ini, secara umumnya hanyalah kerana mereka merupakan pengkritik kepada Presiden parti, yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Rupa-rupanya dalam sejarah di UMNO, mengkritik Presiden itu adalah perkara yang sangat rumit, yang sangat besar dosanya. Pernah di dalam sejarah sebelum ini, Najib telah dikritik oleh 2 orang besar, yaitu timbalan Perdana Menteri pada waktu itu juga, yaitu Muhyiddin Yassin mengkritik Najib Tun Razak berkaitan dengan 1MDB. Apa yang terjadi? Turut dipecat serta-merta.
Tak boleh, tak boleh kritik bosku. Kalau pecat, kalau kritik, berani-berani kritik, aku nak bagi tahu semua ahli UMNO yang ada di Malaysia, jangan sekali-kali mengkritik Presiden UMNO, kerana anda bila mengkritik siapapun anda, sedangkan timbalan Perdana Menteri pun dipecat serta-merta, apakan pula anda yang hanya bilis-bilis sahaja, pasti akan dipecat. Sedangkan Zaharin yang sudah veteran 3 kali keluar masuk UMNO, bukan keluar masuk UMNO, digantung UMNO, akhirnya digantung lagi, dibuang. Kali ini dipecat serta-merta kerana hanya mengkritik Presiden parti, iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Tajudin Abdul Rahman, Ketua UMNO, merangkap ahli Parlimen Pasir Salak. Sebelumnya adalah penyokong kuat Zahid Hamidi dan berikutan kalah bertanding naib Presiden UMNO pada pemilihan 2018. Beliau dilantik sebagai ahli MT dan pengarah pilihan raya BN. Tetapi setelah kecundangnya beralih arah dan memihak kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob serta mengkritik Zahid Hamidi, semua jawatan politik lantikan yang dipegangnya segera ditarik balik. Tajudin secara terbuka pernah mengadakan sidang media mengkritik Zahid Hamidi berhubung kemelut politik semasa, termasuk mengenai sokongan Presiden UMNO itu kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Penggantungannya selama 6 tahun yang diputuskan oleh MT UMNO pada 30 September lalu secara mudahnya adalah tindakan untuk menggugurkannya daripada terus dicalonkan sebagai ahli Parlimen Pasir Salak. Ketua UMNO bahagian Alor-Setar, Muhammad Yusuf Ismail, turut digantung selama 6 tahun. Adalah juga ialah kerana tindakannya yang kerap mengkritik Zahid Hamidi, walaupun secara tidak terbuka ataupun secara hanya dalam kumpulan grup WhatsApp, katanya di grup WhatsApp ketua-ketua bahagian. Namun demikian, akhirnya natijahnya beliau mendapat bahana digantung 6 tahun. Bagaimanapun, tidak seperti Tajudin, Muhammad Yusuf mendakwa beliau hanya mengkritik Presiden UMNO itu secara tertutup dalam ruangan sembang grup WhatsApp saja. Mengakui dirinya adalah penyokong kuat Ismail Sabri, ternampak seperti tiada sebab lain Muhammad Yusuf digantung keahliannya, melainkan kerana kritikannya terhadap Zahid Hamidi. Sama seperti Tajudin, penggantungan keahlian Muhammad Yusuf adalah untuk menjadikan beliau tidak layak dipilih sebagai calon mewakili UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU akan datang. Aku fikir ini adalah satu pembaziran untuk UMNO. Bagaimanapun, berbeza dengan Zaharin Yusof atau Yassin, seorang ketua UMNO cawangan dalam bahagian Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, yang diketahui kerap mengkritik Zahid Hamidi melalui tulisan dan video di media sosial. Beliau sebaliknya dipecat terus keahliannya daripada UMNO. Ini bukan sekadar digantung, tetapi dipecat serta-merta. Zaharin secara berterus terang mengatakan beliau dipecat adalah kerana kritikannya kepada Zahid Hamidi dan menambah akan memperhebatkan lagi serangannya setelah bukan lagi merupakan ahli UMNO selepas ini. Secara mudah untuk difahami, ketiga-tiga mereka yang diambil tindakan oleh MT UMNO pada mesyuarat 30 September lalu adalah kerana dosa mereka mengkritik Presiden UMNO. Namun seperti mana kita semua sedia maklum, selain Zahid Hamidi yang menjadi sasaran kritikan ahli UMNO, Ismail Sabri dan Perdana Menteri turut tidak terkecuali menerima nasib yang sama. Selain melalui tulisan di media sosial, terdapat juga individu tertentu daripada UMNO yang membuat live FB setiap malam untuk mengkritik dan kadang-kadang lebih sesuai dikatakan membalun Perdana Menteri. Yang peliknya, tidak pernah pun mereka itu diambil tindakan atau sekurang-kurangnya diberi amaran oleh UMNO. Walhal Perdana Menteri yang menjaga negara adalah daripada UMNO dan mewakili UMNO. Kenapa pengkritik Perdana Menteri tidak diambil tindakan oleh UMNO? Berbeza dengan pengkritik Presiden UMNO. Apakah Perdana Menteri daripada UMNO yang menjaga 32 juta rakyat tidak diwajar diberi perlindungan oleh parti berbanding Presiden UMNO yang hanya menjaga 3,4 juta ahli? Apakah mengkritik Perdana Menteri UMNO yang hanya menjaga sedikit orang lebih besar dosanya daripada mengkritik Perdana Menteri yang bertanggungjawab menjaga seluruh rakyat negara ini?
Di manakah sebenarnya kemuliaan dan ketinggian institusi Perdana Menteri berbanding institusi Presiden di mata UMNO? Kalau Perdana Menteri daripada UMNO pun tidak dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh UMNO, siapa lagi yang diharapkan berbuat demikian? Apakah jika Perdana Menteri adalah Presiden UMNO, maka hanya pada ketika itu perlindungannya seimbang dapat diperolehnya? Ditulis oleh Sabuddin Hussein, diubah suai oleh Nazilin Yudis. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu yang paling Anda sukai ini, yaitu mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.